Salam sejahtera dan salam bahagia pelajar-pelajar sekalian. Apa khabar anda di luar sana? Cikgu sangat berharap anda semua sihat sejahtera. Terima kasih kerana masih menonton ITTV, saluran pendidikan anda. Saya, Cikgu Siva, akan mengajar subjek ekonomi untuk tingkatan 5. Pelajar sekalian, unit ini akan menjadi penutup tirai untuk tema pertama, di mana dalam unit ini, cikgu akan menyimpulkan ataupun kesimpulan akan dibuat untuk membawa satu kesimpulan yang besar yang apa yang telah anda pelajari dalam keseluruhan aspek, iaitu peranan kerajaan dalam ekonomi, penunjuk ekonomi dan juga alat dasar ekonomi akan digabungkan ketiga-tiga konsep ini untuk ataupun dikata penutup tirai. Maka subtopik ini akan menjadi rumusan untuk keseluruhan apa yang anda pelajari dalam ekonomi dan kerajaan. Baiklah pelajar-pelajar, mari kita lihat apa yang cikgu sediakan untuk subtopik pada kali ini. Untuk mengimbas kembali, dasar fiskal adalah berkaitan dengan cukai dan perbelanjaan kerajaan. Manakala alat dasar kewangan pula, nisbah rizab berkanun, nisbah rizab tunai, syarat sewa beli, surat jaminan kerajaan dan kadar faedah merupakan di antara dua jenis dasar yang diguna pakai oleh kerajaan. Maka, kedua-dua dasar ini bagi tujuan mencapai objektif makroekonomi, guna tenaga penuh, harga yang stabil dan pertumbuhan ekonomi serta imbangan pembayaran yang stabil. Kalau anda masih ingat, dalam tema pertama, kita banyak menumpukan kepada dua jenis masalah yang paling utama, iaitu mengatasi inflasi dan kemelesetan. Dengan kata lain, hubungan dasar fiskal, dasar kewangan, objektif makroekonomi dan keadaan ekonomi akan digabungkan, maka anda melihat satu carta yang membezakan di antara ketiga-tiga konsep ini berdasarkan kepada carta ini. Maka carta ini akan memberikan satu sinopsis ataupun rumusan yang paling mudah bagaimanakah ketiga-tiga konsep ini akan diguna pakai bagi mencapai dasar yang sama. Mengimbas kembali, langkah yang diambil dalam dasar fiskal adalah cukai, di mana tindakan yang digunakan oleh kerajaan adalah menaikkan cukai. Maka tindakan ini dari aspek dasar fiskal menyebabkan guna tenaga penuh, iaitu pengurangan dalam pengambilan buruh akan berlaku oleh firma. Ini kerana telah pun anda pelajari cukai merupakan kos, maka peningkatan kos, penurunan bilangan buruh yang ditawar. Dari segi harga kestabilan pula, salah satu makroekonomi dalam negara, pengurangan dalam permintaan, maka harga dapat distabilkan. Kerana cukai merupakan sejenis kos yang menyebabkan harga akan meningkat. Maka di sini pengurangan permintaan akan berlaku. Maka dapatlah menstabilkan kenaikan harga. Dari segi pertumbuhan ekonomi pula, ia memberikan satu kesan yang negatif kerana ia akan merosot. Kesan pengurangan dalam permintaan dan permintaan agregat untuk negara. Berbeza pula dengan imbangan pembayaran sama ada stabil ataupun tidak, ia juga memberikan kesan negatif kerana dasar fiskal iaitu peningkatan cukai menyebabkan imbangan pembayaran negatif ataupun merosot. Kesan pengurangan kemasukan aliran wang. Secara sekaligus, dasar fiskal peningkatan cukai tidak memberikan kesan yang baik dari segi keseluruhan objektif ekonomi. Tetapi, dari segi kestabilan harga, dapat memberikan kesan positif. Inilah kesimpulan yang anda perlu buat bagi setiap dasar yang cikgu akan bincangkan nanti. Berbeza pula dari segi perbelanjaan kerajaan. Apabila perbelanjaan kerajaan dikurangkan, ia memberikan impak yang berbeza, di mana guna tenaga penuh, objektif ini tidak dapat dicapai kerana banyak projek-projek akan ditangguh.
Apabila banyak projek ditangguh, maka peluang pekerjaan mula berkurang. Tetapi, kebaikan dari segi perbelanjaan kerajaan dikurangkan, harga dapat distabilkan. Kerana kalau anda lihat dalam carta harga, pengurangan dalam permintaan akan berlaku. Maka, harga dapat distabilkan. Tetapi, kesannya negatif untuk pertumbuhan ekonomi dan imbangan pembayaran. Kerana dari segi pertumbuhan ekonomi, penangguhan projek-projek yang tidak penting untuk sementara maka akan menyebabkan ekonomi akan lembab. Maka ini menjejaskan makroekonomi negara. Dari segi imbangan pembayaran pula, memberikan jawapan yang sama seperti cukai, iaitu bersifat negatif ataupun merosot kesan pengurangan kemasukan aliran wang. Pelajar sekalian, telah pun cikgu terangkan semasa inflasi dari segi dasar fiskal, kerajaan akan meningkatkan cukai dan menurunkan perbelanjaan kerajaan. Kedua-dua tindakan ini bukan semata-mata memberikan kebaikan. Walaupun masalah inflasi dapat diatasi, tetapi ia akan memberikan kesan impak ataupun dampak secara sekaligus kepada objektif yang lain. Sebab itulah rumusan ini memberikan pengetahuan keseluruhan bagaimana tindakan untuk menyelesaikan satu masalah akan memberikan masalah kepada yang lain. Pelajar-pelajar perlu tahu bagaimana untuk mengaitkan kedua-dua konsep ini. Mari kita lihat dasar yang seterusnya yang diambil pakai dan bagaimana ia memberi kesan kepada objektif yang seterusnya. Alat dasar kewangan. Sekiranya tindakan yang diambil oleh kerajaan adalah menaikkan nisbah rizab berkanun, sudah pasti dari segi guna tenaga penuh memberi kesan yang sama, iaitu pengurangan dalam pengambilan buruh. Ini kerana peningkatan rizab berkanun telah pun diterangkan, kemampuan bank untuk memberi pinjaman akan berkurang. Pengurangan pinjaman menyebabkan banyak syarikat-syarikat tidak boleh membuat pinjaman, maka firma akan mengurangkan kemampuan pinjaman, maka tidak perlulah membuat pelaburan. Ia memberi kesan yang besar kepada guna tenaga. Dari segi harga yang stabil merupakan objektif makroekonomi, pengurangan dalam permintaan, maka harga dapat distabilkan. Di sini dapat dilihat, selalunya kestabilan harga dapat dicapai dari segi alat dasar kewangan ataupun fiskal. Tetapi persamaannya hampir sama dari segi pertumbuhan ekonomi dan imbangan pembayaran. Kerana pertumbuhan ekonomi akan merosot kerana pengurangan dalam pendapatan negara dan permintaan agregat. Dan juga bersifat negatif untuk imbangan pembayaran kerana pengurangan kemasukan aliran wang. Dari segi nisbah rizab tunai, memberikan jawapan yang sama pelajar-pelajar, iaitu tindakan kerajaan akan menaikkan rizab tunai. Memberi jawapan yang sama dari segi guna tenaga penuh, harga yang stabil, pertumbuhan ekonomi dan imbangan pembayaran. Sebab itulah telah pun cikgu terangkan huraian yang perlu anda pakai untuk kedua-dua rizab tunai dan rizab berkanun adalah jawapan yang sama. Melihat kepada objektif makroekonomi ataupun tindakan yang diambil oleh dari alat dasar kewangan, syarat sewa beli dan kadar faedah. Seperti anda ketahui, semasa inflasi, kerajaan akan mengetatkan dari segi syarat dan dinaikkan dari segi faedah. Maka apa yang akan berlaku adalah kesan yang negatif kepada guna tenaga penuh, pertumbuhan ekonomi dan imbangan pembayaran. Di mana pengurangan dalam pengambilan buruh oleh firma akan berlaku. Ini kerana permintaan untuk barang tahan lama seperti rumah ataupun kereta akan berkurang. Dari segi harga, kestabilan sudah pasti boleh dicapai kerana pengurangan dalam permintaan akan berlaku, maka harga dapat distabilkan. Memberi persamaan yang sama mana-mana alat dasar kewangan ataupun fiskal, pertumbuhan ekonomi dan imbangan pembayaran memberikan jawapan yang sama, iaitu merosot bagi pertumbuhan ekonomi dan bersifat negatif bagi pembayaran ataupun imbangan pembayaran. Tindakan yang terakhir yang kerajaan akan buat dari alat dasar kewangan adalah surat jaminan kerajaan. Telah pun diajar, semasa inflasi, kerajaan akan menjual surat jaminan kerajaan. Maka di sini, apa akan berlaku kepada objektif makroekonomi?
Dari segi guna tenaga penuh, sekali lagi memberi kesan yang negatif. Berlaku pengurangan dalam pengambilan buruh kerana firma kurang dari segi kemampuan untuk memberi pinjaman. Dari segi harga kestabilan sudah pasti dapat dicapai, di mana pengurangan dalam permintaan kerana kemampuan pinjaman berkurang, maka harga dapat distabilkan. Tetapi memberikan jawapan yang sama dalam mana-mana alat iaitu pertumbuhan ekonomi merosot, imbangan pembayaran yang stabil juga bersifat negatif. Pelajar sekalian, telah pun anda lihat bagaimana masalah yang ingin diatasi iaitu inflasi sudah pasti satu kelebihan yang dapat dicapai adalah harga dapat distabilkan. Tetapi sebarang dasar fiskal atau berdasar kewangan memberikan impak yang negatif kepada aspek lain dari segi objektif ekonomi. Hanya satu objektif saja dapat memberikan kesan yang baik iaitu harga dapat distabilkan. Sebab itulah kehendak subtopik ini adalah untuk melihat kesinambungan ataupun saling kaitan antara tindakan dan juga kesan makroekonomi. Sekarang, cikgu akan terangkan pula bagaimana pula kerajaan mengambil tindakan dari segi kemelesetan. Telah pun anda ketahui dan bagaimana pula ia memberikan impak kepada makroekonomi yang lain. Mari kita lihat huraiannya. Keadaan ekonomi kemelesetan. Sekiranya anda lihat perbezaan pelajar-pelajar, raja ini menunjukkan jawapan yang bertentangan dengan inflasi. Dengan kata lain, segala huraian yang digunakan pakai untuk inflasi dialihkan kepada berunsur negatif ataupun berunsur positif. Sebagai contoh, kalau anda masih ingat, dasar fiskal cukai semasa kemelesetan, kerajaan akan menurunkan. Maka ini memberikan kesan yang berbeza dalam apa yang dibuat dalam inflasi. Kalau anda masih ingat, dalam inflasi, guna tenaga penuh menyebabkan pengurangan buruh akan berlaku. Berbeza pula dari segi kemelesetan. Lebih banyak peningkatan penggunaan buruh akan berlaku. Sebab itulah, carta ini memberikan pemahaman yang sangat mudah untuk membezakan di antara kedua-dua aspek ini dengan membandingkan makroekonomi. Berbeza pula untuk kestabilan harga. Sekiranya anda masih ingat, dari segi inflasi, harga dapat dikawal ataupun distabilkan. Tetapi di sini, kesan daripada penurunan cukai, permintaan akan meningkat, maka berlaku peningkatan dalam permintaan dan harga mula naik. Ini yang memberikan kesan yang paling ketara di antara perbezaan sebelum itu iaitu inflasi dan kemelesetan. Tetapi, dari segi pertumbuhan ekonomi dan imbangan pembayaran memberikan jawapan yang berbeza. Di mana, untuk cukai diturunkan, maka pertumbuhan ekonomi mula mencapai pertumbuhan, kesan peningkatan permintaan. Manakala imbangan pembayaran pula memberikan satu impak yang positif, iaitu membawa masuk aliran positif dalam negara dari segi suntikan dana dalam negara. Sebagai kesimpulan, dapatkah anda lihat perbezaan yang ketara dari segi dasar fiskal untuk inflasi dan kemelesetan? Untuk inflasi, harga dapat dikawal. Tetapi, untuk kemelesetan, kesemua aspek lain memberikan satu jawapan yang positif. Kecuali harga mula meningkat. Itu yang membezakan di antara kedua-dua konsep tersebut. Manakala perbelanjaan kerajaan pula pelajar-pelajar, semasa kemelesetan, ia akan ditingkatkan. Maka sekali lagi cikgu terangkan, jawapan yang digunakan untuk cukai, anda perlu menggunakan jawapan yang sama untuk perbelanjaan kerajaan. Kerana untuk cukai dan perbelanjaan kerajaan, kedua-dua jawapannya adalah memberikan kesan yang sama. Dan melihat kepada alat dasar kewangan pula, kalau anda masih ingat, nisbah rizab berkanun, nisbah rizab tunai diturunkan. Syarat sewa beli diketatkan. Surat jaminan kerajaan, kerajaan akan mula membeli. Maka di sini, apa akan berlaku adalah, dari segi guna tenaga penuh memberikan jawapan yang sama, iaitu lebih banyak peningkatan penggunaan buruh, maka pengangguran dapat diturunkan.
Maka di sini, matlamat kerajaan untuk mencapai guna tenaga penuh semasa kemelesetan dapat diatasi. Berbeza pula seperti yang telah cikgu terangkan, dari segi harga kestabilan mula meningkat. Seperti biasa, sekiranya berlaku peningkatan dalam permintaan, sudah pasti kesan kemampuan orang ramai dan firma dari segi kemampuan pinjaman meningkat. Maka di sini, harga mula meningkat. Dan yang terakhir, pertumbuhan ekonomi dan juga imbangan pembayaran memberikan jawapan yang baik ataupun bersifat positif, di mana berdasarkan kepada apa yang dibuat oleh kerajaan dari segi alat dasar kewangan, untuk kestabilan ataupun pertumbuhan ekonomi mula mencapai pertumbuhan ekonomi kerana banyak projek-projek akan mula dibuat kerana kemampuan untuk memberi pinjaman ataupun lebihan wang yang ada. Dari segi imbangan pembayaran pula memberikan jawapan yang sama, iaitu kesan positif, membawa masuk aliran positif dalam negara dari segi suntikan dana dalam negara. Pelajar sekalian, telah pun kita sampai ke penghujung rancangan, iaitu tema pertama menjadi penutup tirai untuk subtopik pada kali ini. Cikgu berharap segala huraian yang telah cikgu berikan untuk subtopik ini sangat berfaedah kerana ia memberikan satu sinopsis yang keseluruhan ataupun dipanggil satu package yang baik di mana anda boleh kaitkan ketiga-tiga aspek yang kita pelajari dalam tema pertama sehingga unit 20 ini disekaligus,kan dalam satu topik yang mudah. Ia memberikan satu rumusan yang baik bagaimana untuk membezakan di antara positif dan negatif dan juga tindakan yang diambil oleh kerajaan. Sebelum cikgu menurutkan ataupun menutup tirai, mari kita lihat soalan yang cikgu sediakan untuk subtopik pada kali ini. Soalan, kesan manakah tepat dalam menurunkan kadar faedah? A. Lebih banyak peningkatan penggunaan buruh, maka pengangguran dapat diturunkan. B. Peningkatan dalam permintaan kesan kemampuan orang ramai dan menerima dari segi kemampuan pinjaman meningkat dan harga mula naik. C. Mula mencapai pertumbuhan ekonomi kesan peningkatan permintaan. Ataupun D. Membawa masuk aliran positif dalam negara dari segi suntikan dana dalam negara. Kehendak soalan ini adalah untuk memberikan ataupun mengenal pasti jawapan manakah yang merujuk kepada kadar faedah. Telah cikgu huraikan, faedah tidak mempengaruhi pengangguran ataupun dari segi pertumbuhan ekonomi ataupun juga aliran wang. Kesan yang paling besar adalah dalam memberikan permintaan orang ramai dari segi kemampuan pinjaman kerana kadar faedah sangat mempengaruhi pinjaman ataupun syarat sewa beli. Maka di sini jawapannya adalah B untuk memberikan kesan tepat dalam menurunkan kadar faedah. Pelajar sekalian, telah pun kita sampai ke penghujung rancangan untuk tema pertama. Cikgu berharap sepanjang unit 20 ini yang kita telah pelajari memberikan satu implikasi yang baik untuk memberikan pengetahuan yang sangat mendalam untuk memahami tema pertama. Sehingga kita berjumpa lagi pada tema kedua. Salam ceria dan jumpa lagi pelajar-pelajar.